Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم على شاكر، وإن تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم على شاكر، وإن تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك،
faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh kulliha ilayya. Wallahi ma kana min dinin abghada ilayya min dinik, fa asbaha dinuka ahabbad din kullihi ilayya. Wallahi ma kana min baladin abghada ilayya min baladik, fa asbaha baladuka ahabbal bilad kulliha ilayya. Wa inna khaylaka akhazatni wa ana uridul umrah, famadha tara? Fabasharahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu an ya'tamir. Falamma qadima Makkah qala lahu qa'il asabawta? فقال ثمامة لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan satu pasukan berkuda. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan satu tentera berkuda untuk pergi ke negeri Najdin. Najd ni dia duduk utara Madinah. Pasukan tupi faja'at bi rajulin min Bani Hanifah. Depa bawa balik satu orang daripada suku Hanifah. Nama orang yang depa tangkap dan bawa balik mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal. Dan dia ni Sayyidu Ahli Yamamah, dia ketua kaum kepada orang-orang Yamamah. Nabi perintahkan pasukan berkuda ni pergi ke Najd. Pasukan ni pergi, dia tangkap seorang yang bawa balik, iaitu ketua kepada geng yang Nabi suruh pergi serang ni. Ketua tu nama Thumamah. Bila bawa balik mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Nabi suruh ikat dia di tiang masjid. Masjid Nabawi ni ada banyak tiang, kita dah cerita itu, satu-satu tiang ada satu cerita. Maka Thumamah ni dibawa balik, diikat dia di pada salah satu tiang Masjid Nabawi. Fakharaja ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Esoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mai jumpa Thumamah yang ditangkap dan diikat di masjid ni. Nabi keluar mai jumpa dia. Faqala, Nabi kata dekat dia, "Madza 'indaka ya Thumamah?" Nabi kata, "How are you Thumamah?" Hang apa abang? Jawab dia, "Indi ya Muhammad khair." Gedebek dia ni. Dia tak ada heran dia kena tangkap, dia tak ada heran dia kena tambat di tiang masjid, dia tak ada heran dekat Nabi, dia tak ada takut kat siapa-siapa. Bila dia ditangkap, dibawa balik ke Madinah, diikat di tiang masjid, Nabi pergi tengok dia, Nabi tanya dia, "Wahai Thumamah, apa abang?" Dia jawab dekat Nabi, "Indi ya Muhammad khair." Dia kata, "Aku okey." "In taqtul dha damin." Dia kata dekat Nabi Muhammad, "Kalau hang nak bunuh aku, hang satu orang yang suka menumpah darah." Ini orang panggil provokatif. Dia provoke Nabi, dia challenge Nabi.
Dia kata, aku okey. Hang nak buat apa kat aku? Hang nak bunuh aku? Bunuh, dia kata. Kalau hang bunuh aku, hang memang satu orang yang suka tumpah darah. Wa in tun'im ala syakir. Tapi kalau hang nak buat baik dengan aku, hang lepas aku. Aku bagi tahu dekat hang satu, Muhammad, hang buat baik dekat orang yang reti terima kasih. Cara cakap tu sombong, tuan-tuan. Tak ada bunyi nada nak minta belah kesian, tak ada bunyi nada nak merendah, tak ada. Dia sombong, dia gedebe, dia kata kepada Nabi SAW, aku okey. Hang nak bunuh aku? Bunuh. Orang akan kata hang memang kaki tumpah darah. Tapi kalau sekiranya hang pilih untuk nak buat baik dengan aku, hang nak bebaskan aku, satu benda aku boleh bagi tahu, hang buat baik tak salah orang. Aku reti terima kasih. Wa in kunta turidul mal. Dia kata, Muhammad, kalau hang buat semua benda ni kerana hang cari duit, hang suruh orang-orang hang pi serang tempat aku, pi tangkap aku, heret aku bawa balik mai, tambat aku di tiang masjid. Kalau hang buat semua benda ni in turidul mal, kalau yang hang cari di sebalik benda-benda ni duit, fasal. Dia kata, minta. Hang nak berapa? Tu'ta minhu ma syi'ta. Aku akan suruh orang aku bayar dekat hang banyak mana hang mau. Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum, Nabi tinggal dia. Hatta kana ba'dal ghad. Esok Nabi mai pula. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma indaka ya Thumamah. Hari kedua Nabi mai, benda sama Nabi tanya. Apa habang Thumamah? Qala, dia jawab ke Nabi, dia kata, ma qultu lak. Hang tanya aku berapa kali pun, aku akan jawab macam kemarin juga. Aku okey. Dah 2 hari aku kena tangkap, dah 2 hari aku kena tambat di tiang ni. Aku okey. In tun'im ala syakir. Lagi sekali aku nak amat dekat hang Muhammad. Kalau hang ingat nak buat baik dekat aku, hang lepas aku. Hang tak silap. Kerana hang buat baik dekat orang yang reti terima kasih. Wa in taqtul zadamin. Tapi kalau hang ingat nak bunuh aku, bunuh, dia kata. Confirm hang memang kaki tumpah darah. Wa in kunta turidul mal. Kalau hang mau duit, fasal, habang. Dia kata, minta, hang mau berapa? Tu'ta minhu ma syi'ta. Akan diberi kepada hang banyak mana yang hang mau. Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali Nabi senyum, Nabi balik. Hatta kana minal ghad. Hari ketiga lagi sekali benda yang sama jadi. Nabi mai jumpa dia, Nabi kata, madza indaka ya Thumamah? Apa habang Thumamah? Lagi sekali dia jawab, Muhammad, aku okey, aku tak ada masalah. Nak bunuh aku bunuh. Kalau nak lepas aku terima kasih. Kalau mau duit, habang, banyak mana mau aku bagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas 3 hari dia keras hati macam tu juga. Nabi kata, atliqu Thumamah. Nabi kata, lepas dia. Tuan-tuan, Nabi SAW psikologi dia cukup tinggi. Dia pakai reverse psychology. Kita bila berhadapan dengan orang jenis keras hati ni, tak usah keras, tak menang. Kita berhadapan dengan orang yang jenis keras kepala ni, tak usah keras, kita tak menang. Nabi SAW dia reverse.
Hang mai, hang tunjuk keras hati, hang tunjuk tak boleh bertolak ansur, hang tunjuk hang tak mau tunduk. Okey. Lepas 3 hari, Nabi kata, At-taliqu Thumamah. Nabi kata lepas Thumamah. Terkejut sahabat-sahabat lain. Fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid. Bila rongkai ikatan dia, lepas dia keluar daripada Masjid Nabawi, dia pergi ada satu pokok kurma tak jauh daripada masjid tu, di situ ada satu telaga, dia pergi mandi di situ. Yang kata Sumamah ketua kepada kaum di Yamamah ni, selepas 3 hari dia kena tangkap, dia kena ikat. Dalam keadaan dia ditangkap, diikat, ditahan, itu hak dia dipelihara. Makan minum dia dibagi, diberikan kepada dia apa yang dia patut terima, dilayan dia dengan sebaik-baiknya. Lepas pada 3 hari dia keras hati, Nabi suruh lepas dia. Bila lepas dia tak balik rumah. Dia pergi dekat satu tempat, ada pokok kurma di situ, ada telaga di situ. Dia pergi, dia mandi manda apa semua siap di situ. Summa dakhala al-masjid. Patah balik main masjid balik. Faqala, bila mai di depan Nabi, di depan semua sahabat Nabi, dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Tak gaduh paksa dia, tak gaduh bagi tekanan dekat dia, tak gaduh berkasak dengan dia, tak gaduh threaten dia, tak gaduh ugut dia, tak gaduh takut-takutkan dia, buat baik kat dia. Dia petah balik mai, dia masuk mai tanpa siapa suruh, tanpa siapa paksa dia, tanpa ada sebarang ugutan kena dekat dia. Dia mai di depan Nabi SAW, di depan sahabat-sahabat ada ramai. Dia berdiri di situ, dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tak ada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku naik saksi bahawa Muhammad, dia tunjuk dekat Nabi, ini adalah hamba Allah dan dia adalah betul-betul punya Rasulullah. Ya Muhammad, dia kata dekat Nabi SAW, dia kata ya Muhammad, wallahi. Dia kata wahai Muhammad, wallahi, demi Allah, dia kata, ma kana 'alal ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik. Selama ini tidak ada satu muka di atas muka bumi ni yang aku paling marah, yang aku paling benci, yang aku paling meluat melainkan mukamu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh kulliha ilayya. Tapi hari ini dia kata aku bangkit pagi, tiba-tiba aku tengok muka engkau wahai Muhammad adalah sebaik-baik muka, sekasih-kasih muka yang ada di atas muka bumi. Bila Nabi SAW buat baik dekat dia, dia sudah lemah. Orang macam ni kita keras dengan dia, dia lagi keras. Orang macam ni kita geretak dia, dia geretak kita balik. Orang macam ni kita threaten dia, kita ugut dia, dia ugut kita balik. Nabi SAW ambil pendekatan sebaliknya. Nabi layan dia elok-elok, Nabi lepas dia lepas pada 3 hari, tiba-tiba dia patah balik, dia jadi macam tu. Jiwa dia sudah jadi kacau. Dia duk fikir ni apa Muhammad ni macam ni. Selama ni dia tidak pernah jumpa Nabi, dia cuma dengar cerita tentang Nabi daripada orang lain. Orang duk cerita kata Muhammad ni macam ni, macam ni, macam ni. Kalau cerita tu mai daripada mulut musuh, kalau cerita tu mai daripada mulut orang yang tak suka Nabi, sudah tentu tidak ada satu kebaikan pada Nabi. Tapi hari ini dia berjumpa Nabi, dia beradab dengan Nabi, dia bercakap dengan Nabi, dan dia melihat akhlak baik Nabi. Bila dia melihat akhlak Nabi yang macam tu punya tinggi ditunjukkan depan dia, tanpa ada siapa paksa dia, dia patah balik mai, dia mengucap syahadah. Dan dia confess. Dia luah benda yang duk tersumbat dalam hati dia selama ni. Dia luah di depan Nabi SAW. Dia kata, ya Muhammad, selama ni tak ada muka yang aku paling benci, yang aku paling marah, yang aku paling meluat melainkan muka hang. Dia kata.
Tapi aku tak tahu pasal apa. Hari ini aku bangkit-bangkit pagi, tiba-tiba hati aku penuh dengan kecintaan pada muka hang. Dia kata, wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik fa asbaha dinuka ahabba din kullihi ilayya. Dia kata, wallahi wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada satu agama di atas muka bumi ini yang aku cukup benci, yang aku cukup marah melainkan Islam. Dia kata. Tapi hari ini tiba-tiba Islam sudah menjadi agama yang aku rasa suka, dan aku masuk Islam tanpa dipaksa. Wallahi ma kana min balad abghadha ilayya min baladik fa asbaha baladuka ahabbal bilad kulliha ilayya. Dia kata, demi Allah wahai Muhammad, tiada negeri, tidak ada negeri yang paling aku benci dan tak suka melainkan negeri engkau Madinah ini. Tapi hari ini tiba-tiba aku jadi sayang ke bumi ini. Wa inna khaylaka akhaztani wa inna khaylaka akhazatni. Dia kata, wahai Muhammad, masa pasukan berkuda engkau tangkap aku. Wa ana uridul umrah. Aku sebenarnya nak pergi buat umrah. Tuan-tuan, kita dah baca dah bulan lepas dan bulan sebelum tu, cerita haji umrah ni bukan cerita baru dalam kalangan orang Arab Quraisy. Haji dan umrah memang dah dibuat sejak daripada sebelum turun ayat perintah wajib haji. Kaabah tu sudah menjadi rumah suci mereka semua. Beza dia apa dia? Mereka tawaf Kaabah, kanankan Kaabah. Bezanya apa dia? Mereka buat haji, tawaf Kaabah tanpa pakaian. Bila turun ayat perintah buat haji, haji yang Allah suruh buat berbeza dengan hak mereka buat. Orang Islam disuruh tawaf Kaabah juga, tapi kirikan Kaabah. Orang Islam disuruh tawaf Kaabah juga, tapi dalam keadaan memakai pakaian, sama ada pakaian ihram ataupun pakaian biasa bagi tawaf sunnah. Islam modify amalan yang mereka buat menjadi ibadat yang lebih baik daripada hak mereka buat sebelum itu. Maka ketika Sumamah ditangkap oleh pasukan tentera Nabi, dia on the way, dia nak pergi buat haji. Tiba-tiba dia ditangkap dan dibawa ke Madinah. Dia beritahu balik dekat Nabi selepas dia mengucap syahadah. Waktu aku kena tangkap, dia kata, wa ana uridul umrah. Aku dalam perjalanan nak pergi buat umrah. Famadha tara? Dia tanya Nabi, apa pendapat tuan? Adakah saya nak terus juga pergi buat umrah selepas saya dibebaskan ini? Atau macam mana? Fabasyarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amarahu ay ya'tamir. Nabi gembirakan dia. Nabi kata, pilah buat umrah. Nabi kata, kalau sebelum ni hang ada ingat nak pergi buat umrah, pergi. Nabi kata, engkau sudah dibebaskan, pilah buat apa kamu nak buat. Kalau kamu ingat nak buat umrah, kamu pilah. Falamma qadima Makkah, ni kejadian ni di Madinah. Bila dah Nabi kata lagu tu, dia terus ke Mekah. Bila dia sampai di Mekah, qala lahu qail. Dalam ramai-ramai orang duk ada di Mekah tu, Arab kafir Quraisy. Masa tu Nabi belum lagi masuk ke Mekah untuk pembukaan kota Mekah. Mekah masih lagi di bawah kuasa orang-orang Arab Quraisy. Bila Sumamah pergi ke Mekah, mereka nampak dia mai. Dia ni well known, dia ni orang kenal dia, pasal dia suku kaum, dia ketua kepada suku kaum di negeri dia. Dia mai, orang tengok, orang kenal. Dia kata, ni Sumamah. Bila dia mai, dia tidak mai dalam rupa orang jahiliah, tapi dia mai dalam rupa orang yang sudah Islam. Bila dia masuk Mekah dalam rupa macam tu, faqala qailun, berkata orang yang ada di Mekah ni, salah seorangnya kata dia, as-sabauta, wahai Sumamah, kami nampak hang macam dah murtad. Depa pun kata murtad juga. Kafir ni pun kalau keluar agama mereka masuk agama lain, dia kata murtad juga. Itu sebab orang Arab kalau dia tengok kawan dia yang dulu agama dia kafir, tiba-tiba nampak macam Islam, dia kata antas sabi, maksudnya hang tinggal agama dah ke? Hang murtad dah ke?
Sumamah apabila pergi ke Mekah, penampilan muka dia sudah jadi lain. Tuan-tuan, orang yang masuk Islam muka jadi lain. Muka dia masa dia belum Islam dengan muka dia selepas masuk Islam, Allah sudah bagi nur pada muka dia. Tengok muka kenal, tengok muka sudah nampak cerah, iman tu sudah nampak. Bila Sumamah masuk ke Mekah, orang yang ada di Mekah tanya dia, as-sabauta, hang murtad dah kah? Maksudnya hang dah ikut Muhammad dah kah? Faqala Sumamah, la, aku tidak murtad, dia kata. Walakinni aslamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak murtad, tetapi aku masuk Islam, aku ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak murtad, cuma aku ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La wallahi, di depan orang-orang besar Arab Quraisy yang ada pada masa tu, Sumamah dengan beraninya dia bercakap di depan kita, di depan mereka semua. Dia kata, la wallahi, demi Allah, dia kata, la ya'tikum minal yamama habbatu hintah hatta ya'zana fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lepas pada ni, sebab Yamamah ni tempat tanam gandum, dan gandum yang ditanam di Yamamah ni dieksport, dihantar ke Madinah sampai ke Mekah, gandum mereka. So dia kata di depan orang-orang Arab Mekah ni, dia kata wallahi, dia kata demi Allah, lepas pada ni tidak akan mai sebiji gandum pun ke Mekah ni, melainkan setelah Nabi Muhammad bagi izin baru aku hantar. Menyala pun tuan-tuan puak-puak ni. Maka tidak heran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dianggap sebagai ahli sihir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dianggap oleh puak-puak kafir Quraisy ini, dia ni sebagai ahli sihir. Pasal apa? Pasal dia boleh tiun orang, dia boleh twist orang, daripada menentang dia, bukan sahaja masuk Islam, bahkan menjadi orang yang kuat mempertahankan dia. Tidak ada penjelasan lain bagi orang kafir melainkan mereka kata Nabi Muhammad ini sahir. Mereka kata Nabi Muhammad ini adalah ahli sihir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi usara badrin, law kana al-Mut'im bin Adi hayyan thumma kallamani fi ha'ula'i natna la taraktuhum lahu, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Jubair bin Mut'im bin Adi, kita dah baca cerita pasal Mut'im bin Adi panjang di masjid ni last year kot kalau tak silap. Daripada Jubair bin Mut'im bin Adi. Jubair anak kepada Mut'im bin Adi, anak dia Islam, bapa dia tak Islam. Anak dia cerita, dia kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi usara badrin, bila berlaku perang Badar, selesai perang Badar, ada tawanan perang Badar. Duk bincang ni macam mana nak selesai masalah tawanan perang Badar ni. Adakah mereka ni patut dibunuh, ataupun mereka ni kita hantar balik ke tempat mereka, minta satu tebusan dibayar, atau macam mana? Duk bincang. Dalam pada duk bincang tu, Nabi SAW tiba-tiba teringat kepada satu orang yang bernama Mut'im bin Adi. Nabi teringat kat dia. Sedangkan Mut'im bin Adi ni bukan orang Islam, dia kafir. Nabi SAW teringat dekat dia, sehingga kan Nabi SAW kata, lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan, Nabi kata kalaulah Mut'im bin Adi ni masih hidup sampai hari ini, summa kallamani fi haula, dan Mut'im ni yang kafir ni dia mai jumpa aku,
dan dia minta dekat aku, suruh aku bebaskan tawanan perang Badar ni. La taraktuhum lahu. Nabi kata aku garanti akan bebaskan mereka ni kalau Mut'im bin Adi yang minta. Persoalannya, siapa dia Mut'im bin Adi ni? Hebat sangat ke dia ni sampai dia tak masuk Islam, tapi Nabi SAW cukup respect dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tahun ke-10 Nabi jadi Nabi. Nabi jadi Nabi, Nabi duduk ada di Makkah. Tahun ke-10 kenabian dia panggil, tahun ke-10 nubuah. 10 tahun Nabi jadi Nabi, berlaku peristiwa malang dalam hidup Nabi. Apa peristiwa malang dia? Dia start dengan orang Islam kena boykot dengan puak-puak kafir Quraisy. 8 bulan 21 hari umat Islam diboykot oleh puak-puak kafir Quraisy. 8 bulan 21 hari. Tidak ada sebarang transaction, tidak ada sebarang urusan jual beli, sekatan makanan, sekatan ekonomi dan sebagainya kena kepada Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Teruknya sekatan yang dikenakan ke atas orang Islam ini sehingga menjadi sebab musabab kepada Abu Talib, pak penakan Nabi yang duk jaga Nabi ni, tak masuk Islam tapi duk jaga Nabi. Dia duka cita, dia sedih dengan sekatan yang dikenakan ke atas orang Islam ni. Dia sedih, membawa sakit dan membawa kepada kematian dia. Abu Talib mati dalam catatan sejarah, sebahagiannya kata bulan Rejab, sebahagian kata awal Ramadan. Abu Talib mati kafir. Tak berapa hari selepas Abu Talib mati, Khadijah mati. Khadijah binti Khuwailid wafat bulan Ramadan. Nabi SAW jatuh timpa tangga. Abu Talib yang selama ni duk protect Nabi, tak ada. Khadijah yang selama ni menjadi funder Nabi, yang duk membiayai dakwah Nabi, yang bersusah payah berkorban untuk Nabi. Lepas daripada Abu Talib mati, Khadijah pula wafat. Nabi SAW sudah jatuh ditimpa tangga, sedih bertimpa-timpa. Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi suruh pergi ke Taif. Taif ni apa dia tuan-tuan? Tempat cantik di bumi Saudi, tak jauh dengan Mekah. Satu tempat cantik, udara sejuk, macam-macam buah-buahan ada di sana. Allah perintahkan Nabi pergi ke sana nak hibur hati Nabi yang sedih. Bila Nabi keluar pergi, puak-puak kafir Quraisy sonok, mereka menganggap Nabi sudah surrender, Nabi sudah mengalah, Nabi sudah keluar daripada Mekah. Mereka sonok. Tiba-tiba Nabi nak balik, mereka dengar berita Nabi nak balik, mereka hantar pasukan pergi jaga di pintu masuk daripada Taif ke Mekah. Jaga di sana, pastikan Nabi tak balik. Dapat tahu kepada Mut'im bin Adi. Dia di antara kepala Masam Mekah pada masa itu. Dia di antara orang besar, sama taraf dengan Abu Sufyan, sama taraf dengan Abu Jahal, sama taraf dengan Abu Lahab. Dia ada sama level dengan mereka ni semua. Tapi dia ni semasa orang Islam kena sekatan ekonomi, dia dah bangkang dah, tapi tak jalan. Bila mai pula Nabi Muhammad pergi ke Taif nak balik tak boleh, dia dah tak boleh sabar. Mut'im bin Adi, dia hantar samsing-samsing dia pergi ambil Nabi awak masuk. Ni Mut'im bin Adi kapiang, tapi hati baik tu ada. Dia hantar gangster dia, samsing-samsing dia pergi ambil Nabi Muhammad bawa balik mai ke Mekah. Dan dia kata siapa tahan pun habang, kata aku yang nak bawa balik Muhammad. Bila Nabi masuk dengan selamat sampai ke Mekah, dia keluar daripada rumah dia. Mut'im bin Adi ni keluar daripada rumah dia,
pakai pakaian sebagai seorang pahlawan, siap bersenjata, dia dengan anak-anak dia escort Nabi waktu Nabi tawaf Kaabah. Nabi tawaf di depan, dia ikut di belakang. Perbuatan dia ni betul-betul menyakitkan hati dan menyakitkan mata orang-orang besar Arab Quraisy. Abu Sufyan yang pada masa tu belum Islam lagi, dia pergi blok, dia pergi tahan Mut'im bin Adi. Dia tahan tengah duk tawaf tu. Dia kata, aku nak tanya hang satu soalan. Hang masuk Islam, hang ikut agama gila ni ke? Jawab Mut'im bin Adi, tidak, aku tidak masuk Islam, tapi aku bagi protection, aku bagi jaminan keselamatan pada Muhammad. Okey. Abu Sufyan kata, kalau macam tu tak apa, hang buat. Nabi boleh tawaf dengan elok dan sebagainya. Mut'im bin Adi dalam tempoh tu dia bagi tahu dekat orang semua, dia kata, Muhammad duk ada bawah jagaan aku. Siapa sentuh Muhammad dengan kasar, dia mencari masalah dengan aku. Begitulah Mut'im bin Adi sampailah hari dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia tidak Islam. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, berlaku perang Badar. Bila ada tawanan perang Badar daripada kalangan Arab Quraisy Makkah ni duk bincang benda ni, Nabi teringat kebaikan yang Mut'im bin Adi buat kat dia. Nabi SAW kata dalam hadis Bukhari tadi, dia kata, kalaulah sekiranya Mut'im bin Adi masih ada hari ini dan dia tidak masuk Islam dan dia mai jumpa aku, minta supaya aku bebaskan tawanan ini, aku akan bebaskan mereka atas permintaan Mut'im bin Adi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada dua hadis yang kita baca dapat kita simpulkan. Yang pertama, kenang budi ataupun berterima kasih, itu adalah akhlak Islam yang baik. Reti berterima kasih dan kenang budi orang dekat kita, itu adalah akhlak Islam yang baik. Yang kedua, akhlak boleh melemahkan musuh. Bahkan akhlak yang baik itu boleh melemahkan siapa sahaja. Yang ketiga, marilah kita pakat-pakat jadi orang yang berakhlak mulia. Tak ada guna kita jadi orang yang sombong, suka bergaduh, kalau sekiranya kita menang pun jadi arang. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 68. Masalah Mina dan hari bermalam orang-orang haji di situ. Ujung kuliah saya lagi, saya akan garapkan, insya-Allah saya akan garapkan ibadat haji. Daripada kita keluar 8 hari bulan Zulhijjah sampai selesai tawaf, insya-Allah ada masa saat lagi kita akan garapkan ibadat haji lagi habis. Now kita baca dulu Mina ni apa. Dia kata di sini, Mina adalah hari bermalam orang-orang haji di situ. Mina ni tuan-tuan, asal saya dululah, dia satu lembah padang pasir. The whole area Mina itu adalah lembah yang tandus, yang kering, yang ada hanya padang pasir. Kedudukan dia lebih kurang 5 km timur Makkah. Makkah ni dia lebih kurang 5 km timur Makkah, timur Masjidil Haram. Sebab dulu kalau orang nak berulang-alik, dia tak mau tidur di Mina pada masa dia buat haji, dia boleh balik ke Mekah, tidur. Dia berjalan kaki daripada Jamratul Aqabah hujung tu, berjalan kaki di bawah covered way. Dia ada satu laluan berbumbung, lalu di bawah covered way, bawah laluan berbumbung tu
kurang 30 minit. InsyaAllah sampai di Makkah. Kedudukan Mina dengan Masjidil Haram lebih kurang 5 kilometer. Mina terletak di antara Muzdalifah dengan Makkah. Muzdalifah nak main Makkah, jumpa Mina di tengah-tengah ni. Di Mina ni selain daripada ada jamrah ataupun tempat-tempat nak melontak jamrah, di Mina ni juga ada beberapa tempat sejarah. Di antaranya ialah Wadi Muhassir. Wadi Muhassir, satu lembah dipanggil lembah tu lembah Muhassir. Kalau tuan-tuan pergi haji ataupun tuan-tuan pergi umrah, satu hari akan menjadi hari tuan-tuan pergi ziarah ni semua. Tuan-tuan akan pergi ke Padang Arafah, tengok Padang Arafah. Balik dari Padang Arafah, tuan-tuan akan dibawa lalu kawasan Muzdalifah, tempat nak bermalam. Daripada Muzdalifah, tuan-tuan akan main masuk ke Mina. Daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina tu, bila nak tempuh kawasan kemah-kemah untuk jemaah haji tu, ada satu area di situ. Area tu, kawasan itu dipanggil Wadi Muhassir. Apa hal dengan Wadi Muhassir ni? Di sinilah kejadian alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita orang Melayu baca lagu tu salah. Alam tara kai, tak boleh berhenti tang tu. Dia alam tara kaifa fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tu baru betul. Bila kita berhenti alam tara kai, Melayu confirm Melayu, bukan orang Arab. Sebab kaifa satu perkataan, kita tak boleh berhenti alam tara kai. Alam tara, tidakkah kamu lihat? Kaifa, bagaimana? Fafa'ala rabbuka, Tuhan kamu buat ashabil fil, ke atas tentera bergajah. Siapa dia ni? Abraha. Bawa satu pasukan tentera bergajah dengan satu saja tujuan dia. Niat dia apa dia? Nak pergi perban Kaabah. Dalam perjalanan nak pergi ke Kaabah, baru sampai di area Mina ni, sampai dekat kawasan yang kata Wadi Muhassir ni, tarmihim bihijaratin min sijil. Allah hantar mai burung ababil, bawa mai batu daripada neraka sijil. Burung tu terbang ke atas, lepas batu besar, batu kerikil. Tapi bila dia jatuh atas kepala tentera Abraha dan juga gajah yang mereka naik ni, faja'alahum ka'asfil ma'kul. Jadilah mereka ni macam daun yang dimakan ulat. Jadi berlubang. Batu tu jatuh atas kepala, tembus kok kaki. Begitu Allah membinasakan tentera Abraha. Jadi kita yang pergi ke Mekah, sama ada untuk buat haji ataupun buat umrah, kita akan lalu kawasan Wadi Muhassir ni. Nabi SAW waktu Nabi buat haji, apabila Nabi bertolak daripada Muzdalifah, Nabi nak mai ke Mina. Bila sampai di kawasan yang kata Wadi Muhassir ni, Nabi buat apa? Nabi tarik kekang unta yang Nabi naik. Tali kekang tu Nabi tarik supaya unta tu jalan laju. Pasal apa? Pasal Nabi pesan, apabila kita sampai di kawasan-kawasan yang dulunya ada umat kena azab, kita disuruh supaya percepatkan perjalanan. Nabi suruh macam tu. Tapi kita lah dah, kita berhenti ambil gambar. Kita pergi Jordan, kita pergi Laut Mati. Laut Mati tu tempat apa tuan-tuan? Besar punya bala sudah turun di Laut Mati ni. Kita ambil gambar dan kita dan berenang-renang lagi di dalam laut tu. Apa yang kita buat itu menyalahi amaran Nabi SAW. Boleh nak berhenti di situ, tapi biarlah berhenti itu diisi dengan tazkirah-tazkirah yang meruntun hati. Bila sampai di situ, kena ada satu tazkirah, kena bagi tahu tuan-tuan, tengok ni yang dikatakan Al-Bahrul Mayyit, Laut Mati. Tuan-tuan tahu tak tempat ni apa dia? Cerita bagi puak api itu nak ambil gambar pun takut. Tak apa.
Kalau pergi berseronok, dia sudah menyalahi daripada amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri daripada Muzdalifah nak mai ke Mina, bila lintah Wadi Muhassir ni, Nabi tarik unta dia bagi jalan laju sikit, kerana mengenangkan di situ tempat yang pernah ditimpa azab besar yang Allah timpakan ke atas tentera bergajah. Begitu. Di Mina juga ada dua lagi tempat bersejarah. Ini bagi siapa-siapa yang nak pergi haji tahun ni. Pergi dah tak payahlah. Siapa yang nak pergi tahun ni, kita ada 3 hari di Mina ni. Explore kawasan Mina ni. 3 hari larat kan nak melengung di kemah. Di kemah Mina ni, dengan duk cerita pasal politik, dengan duk cerita pasal Dr. Zakir Naik, dengan duk cerita geng ni sokong, geng ni tak sokong, dengan marah kat kontum. Apa kita dapat? Kita tak dapat apa. Kalau masa buat press statement menyokong Dr. Zakir Naik, kita ada di sana, at least kita dapat pahala. Tapi kalau tak ada bersembang, silat-silat jadi dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, doa ada di Mina, explore. Tidak jauh dengan kawasan melontak jamrah itu ada satu, dia panggil Masjid Al-Khaif. Masjid Al-Khaif, dia ada dekat dengan Jamratul Ula. Kalau kita main daripada Muasim, kawasan kemah orang-orang Malaysia, kita main, hak kita jumpa mula ialah Jamratul Ula. Lepas tu jumpa Jamratul Wusta. Lepas tu jumpa Jamratul Aqabah. Kita main jumpa Jamratul Ula itu. Tak jauh dengan Jamratul Ula itu ada satu masjid, dia panggil Masjid Khaif. Apa hal dengan Masjid Khaif ni? Apa hal di situ? Di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu nak buat haji 8 hari bulan Zulhijjah, Nabi keluar daripada Makkah, Nabi mai di situ, di tapak Masjid Khaif itu. Nabi duduk di situ 8 hari bulan. Nabi duduk di situ, di situlah Nabi sembahyang Zuhur, Nabi sembahyang Asar, Nabi sembahyang Maghrib, Nabi sembahyang Isya, dan Nabi sembahyang Subuh. Sembahyang Zuhur, Asar dan Isya Nabi buat qasar, tidak jamak. Ni haji yang Nabi buat. Zuhur buat 2 saja, Asar buat 2 saja, Isya buat 2 saja. Esok subuh, lepas subuh baru Nabi bergerak pergi ke Arafah untuk nak memulakan ibadat haji, untuk nak wukuf di Arafah. Tapak Masjid Al-Khaif itu, di situlah tempat Nabi berkhemah ketika Nabi nak pergi untuk nak buat haji dia. Dan waktu balik daripada Arafah mai ke Muzdalifah, mai ke Mina, di situlah juga tempat Nabi duduk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di Mina pada 11, 12 dan 13 hari bulan, bermalam dan melontak di ketiga-tiga jamrah. Maka tapak Masjid Al-Khaif itu, di situlah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Satu. Pi pula lebih kurang 300 meter daripada Jamratul Aqabah noh, nak menghala pi ke Kaabah noh. Jamratul Aqabah tak jauh dengan Jamratul Aqabah, lebih kurang 300 meter. Tuan-tuan explore, jumpa. Dia panggil Masjid Bai'ah. Lah kerajaan Saudi dia tak buat bagi elok masjid tu. Dia biar lagu tu aja. Tapi dia tak buang juga. Dia biar lagu tu aja. Pasal apa? Kalau dia buat bagi elok sikit, ramai pakat pergi duk urut dinding dia. Ramai nanti pergi duk tuang ayak, duk tak ada ayak, ambil basuh muka dan sebagainya. Orang kita suka dengan benda-benda macam tu. Jadi dia biar macam tu je. Siapa tahu, siapa tak tahu sudah pergi. Pasal benda ni tak ada berkaitan dengan ibadat haji dan umrah. Dia hanya satu kesan peninggalan sejarah. So 300 meter daripada Jamratul Aqabah itu ada pula satu dia panggil Masjid Bai'ah. Pasal apa dipanggil Masjid Bai'ah? Kerana di tapak itulah Nabi SAW terima rombongan daripada Madinah. Masa itu panggil Yasrib. Nabi belum hijrah lagi ke Madinah. Orang Madinah duk dengar cerita pasal Muhammad bin Abdullah yang katanya jadi Nabi. Mereka interested. Mereka jadi minat nak kenal Nabi, dan kalau boleh nak try agama yang Nabi Muhammad bawa. Mereka hantar dulu satu kumpulan 12 orang. Mai jumpa Nabi, bai'ah dengan Nabi. Masuk Islam,
dan janji akan buat apa yang Islam suruh. Lepas tu mai grup kedua. Hak pertama tadi dia panggil Bai'atul Aqabah 1. Mai pula grup kedua dia panggil Bai'atul Aqabah 2. Grup kedua mai ramai 73 orang lelaki, 2 orang perempuan. Mai bai'ah dengan Nabi. Bukan sahaja masuk Islam, bahkan mereka berjanji kalau Nabi berhijrah ke Madinah, mereka akan bermati-matian mempertahankan Nabi. Selepas berlaku 2 bai'ah ini, 2 janji setia dengan Nabi ini, baru Nabi hijrah ke Madinah. Tapak tempat jadi bai'ah itu dipanggil Masjid Bai'ah. 30 meter daripada Jamratul Aqabah. Bila sampai di Mina, ini tempat-tempat sejarah yang ada kot tu. Jadi bila kita direzekikan Allah untuk buat haji, saja explore. Sebab kita akan ada 3 hari di situ. 3 hari itu cuma nak bermalam dan juga lepas lohong nak melontang. Lain pada tu kita tak ada apa. Alangkah baiknya kalau diisi dengan exploris, dia panggil. Kita explore kawasan-kawasan tu dan kita match balik dengan apa yang kita duk mengaji di Masjid Abdullah Fahim ini. Bila dia match tu, dia panggil connected. Dia connected. Ilmu hak kita mengaji tak nampak, dengan kita pergi tengok tempat tu, dia klik masuk elok. Lebih kuat lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan di Masjid Khaif yang kita kata tadi, berlaku satu hadis yang popular. Di Masjid Khaif yang kata dekat dengan Jamratul Ula tu, berlaku satu hadis yang popular, riwayat daripada Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu an. Dia kata syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatah. Ini tak ada dalam kitab ini. Fa sallaitu ma'ah salat subhi fi Masjidil Khaif. Hak dekat dengan Jamratul Ula ni. Qala falamma qada salatah wa anharafa idza huwa birajulaini fi ukhra alqaum lam yusalliya ma'ahu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alayya bihima. Faji'a bihima tur'adu fara'isuhuma. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. Atau kama qal, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Ini berlaku di Masjid Khaif, masjid tak jauh dengan Jamratul Ula. Nabi SAW pergi buat haji. Yazid bin Al-Aswad salah seorang yang ikut rombongan haji Nabi. Dia ada dalam grup tu. Dia kata pagi itu sembahyang subuh di Masjid Khaif. Sembahyang subuh. Bila habis sembahyang, wan harafa, Nabi beralih. Ini sunnah. Siapa jadi imam, bila habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, beralih menghadap makmum, ini sunnah. Beralih 180 degree, 180 darjah, beralih utara selatan, beralih tengok ke makmum, ini sunnah. Pasal apa sunnah, tuan-tuan? Pasal Nabi buat. Yang kedua, pasal apa Nabi buat? Pasal imam bila dia beralih menghadap ke makmum, dia boleh tengok semua. Mungkin ada lagi orang duduk semayang, mungkin ada jemaah mana akan masuk form lagi satu jemaah hujung sana, maka imam tidak wirid derai-derai. Wirid derai mengganggu orang yang masih duduk semayang. So bila imam beralih, dia tengok ke belakang, dia tahu. So dia tahu dia nak derai ke, dia nak slow ke, dia nak apakah, dia dah nampak semua. Kerana mengganggu orang semayang itu, walaupun baca Quran dilarang, apatah lagi wirid derai-derai. Kita Jabatan Mufti Pulau Pinang ada clock sikler. Masjid-masjid boleh cek ada sikler daripada Jabatan Mufti Pulau Pinang mengingatkan tentang masalah wirid derai-derai lepas semayang ini. Rojok balik sikler Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu fatwa yang menepati. Itu fatwa yang tidak digazet, tetapi itu fatwa Jabatan Mufti yang menepati suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada salatah, apabila Nabi selesai sembahyang, wan harafa, Nabi beralih tengok makmum ada belakang ni. Nabi tengok, idza huwa birajulaini fi ukhra alqaum, ada dua orang yang bukan daripada kaum Nabi, ini daripada suku lain. Ada dua orang yang dua-dua orang ini lam yusalliya ma'ahu, tak sembahyang dengan Nabi. Nabi habis-habis sembahyang beralih belakang, nampak duk bagi duk menyandang tu. Mata Nabi sudah tangkap dua orang ni. Pasal apa dia tak sembahyang? Pasal apa dia tak join jemaah yang sembahyang dengan Nabi? Pasal apa? Bila Nabi tengok, Nabi nampak depan ni dua orang. Maka Nabi SAW kata, alayya bihima. Nabi kata, pergi panggil tu dua ekor tu mai. Dua ekor. Pergi panggil tu dua ekor tu mai. Faji'a bihima. Sahabat pun pergi pegang depan ni dua orang, bawa mai depan Nabi SAW. Tur'adu faraisuhuma. Ketak dua-dua orang ni. Nabi panggil ni. Ketak dua-dua orang ni. Allahu Akbar, salah apa pula dah ni. Dah lah kita ni. Mereka bukan geng yang ikut Nabi selalu. Mereka outsiders. Mereka orang luar. Dia tengok kena panggil. Orang pihak pula. Nabi panggil hamba dua orang. Nabi panggil. Ketak. Hadis sebut benda ni dengan terang. Tur'adu. Shivering. Menggeletak. Dua-dua orang ni. Bawa mai ke depan Nabi SAW. Faqala. Nabi kata dekat dua orang ni. Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana. Nabi kata, apa yang menyebabkan kamu tak join kami sembahyang tadi? Apa yang menyebabkan kamu tak sembahyang jemaah sama dengan kami tadi? Kamu boleh mai, boleh duduk menyandang tengok kami sembahyang. Pasal apa? Nabi kata. Faqala, jawab dua-dua orang ni. Ya Rasulullah, inna kunna qad sallayna fi rihalina. Dia kata, ya Rasulullah, kami sembahyang dah tadi. Pas sembahyang dulu. Kan? Macam kita lah, rumah dekat dengan masjid. Kita berasa macam terlambat lah. Tak pergi daripada semayang lah, semayang dulu dengan bini di rumah. Main-main sini tak semayang ni. Sini pasal tunggu dulu, bagi nampak orang ramai dulu, baru qamat, baru semayang. Dia duduk di rumah tak jauh, dia dengar, dia tak semayang lah, daripada semayang dah pun, dia semayang. Main-main tengok, orang baru takbir nak semayang. Baik, apa nak kena buat? Anikih dua orang ni. Dia tu ingat kata dia dah semayang dah, so dia mai di sini walaupun Nabi tengah duduk semayang dengan orang lain, dia tak semayang, dia duduk sandang tunggu tengok macam tu. Bila Nabi tanya dia, awak tak join sekali semayang jemaah tadi? Dia jawab betul, dia kata kami semayang dah. Dia kata. Sabda Nabi SAW, fala taf'ala. Nabi kata lain kali jangan buat macam tu. Wala taf'ala. Dia ada alif di hujung tu pasal apa? Pasal dia dua orang. Lain kali hampa dua jangan buat lagu tu. Iza sallaituma fi rihalikuma summa ataituma masjid jamaah. Kalau hampa dah semayang dah, hampa main masjid, ada orang duk semayang jemaah di masjid, fasalliya ma'ahum. Nabi kata join jemaah hak duk semayang tu. Jangan semayang dah, tak duk semayang tak mau. Nabi kata kalau main masjid baru duk semayang, walaupun hang dah semayang di rumah, join semayang yang duk jalan di masjid ni. Nabi kata fa innaha lakuma nafilah. Nabi kata kerana kalau hang join, hang dapat pahala sembahyang sunat. Dapat pahala sembahyang sunat. Tuan-tuan, kita tak tahu pentingnya pahala ni sehinggalah satu orang ambil periksa SPM, kurang 1 poin dia dapat B. Kalau dia dapat lagi 1 poin, dia dapat A. Menyesal tak tahu nak abang. Satu lagi, kalau satu lagi saya dah dapat A lah. Dia tahu berharganya 1 poin itu. Kerana 1 poin itu boleh menyebabkan dia daripada B dapat A. Macam itulah di akhirat esok. Macam itulah di akhirat esok. Kita dipersembahkan pahala amalan kita. Sikit aja lagi. Kalau sikit lagi ni aku buat, aku dapat syurga yang lebih baik. Hak sikit tu, Nabi kata jangan lepas peluang-peluang yang macam ni.
Hang semayang dah, hang mai di masjid, orang duk semayang, join. Nabi kata, hang dapat pahala sembahyang sunat. Benda ni berharga di hari akhirat esok. Insiden ini berlaku di mana tuan-tuan? Di Masjid Khaif. Tang mana letak Masjid Khaif ni? Tak jauh dengan Jamratul Ula. Tak jauh dengan Jamratul Ula. Kalau kita sampai di sana, kita tengok masjid tu, kita pasang balik dengar kita duk mengaji ni, kita ingat balik, oh di sinilah berlaku hadis orang yang dah semayang di rumah main masjid, dia tak mau semayang dah, Nabi tegur dia. Di sinilah kejadian itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, cuba kita baca cerita Mina ni. Sesungguhnya dia kata Mina itu adalah nama satu tempat berhenti dan tempat tinggal bermalam orang-orang yang mengerjakan haji kemudian daripada kembali daripada wukuf di padang Arafah. Itu Mina. Daripada Mina, daripada Arafah kita main Muzdalifah, duduk di Muzdalifah sampai separuh malam, lebih daripada separuh malam bergerak main ke Mina. Di sinilah yang dikatakan Mina itu. Berhenti dan tinggal di situ 3-4 hari kerana nak melontar 3 jamrah. Ini kerja di Mina. Kita nak melontar Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Kita nak melontar 3 jamrah. Dan kerana lain-lainnya. Maka tertentu bagi hari Mina itu ialah 3 hari. Yang kata hari Mina tu 3 hari. Apa dia? Hari 11, hari 12 dengan hari 13. Dah tu hari 10 macam mana? Hari 10. Kita sampai di Mina berapa hari bulan? 10 hari bulan. Oh 10 tak kira lagi sebagai hari Mina? Tak. Dia kata apa? Adapun hari 10 ataupun hari raya itu tidak terbilang sebagai hari Mina. Hanya hari 10 itu adalah hari menyembelih dan hari melontar Jamratul Aqabah. Maka hari 10 kita sampai di Mina itu belum dianggap hari Mina. Itu adalah hari kita sampai-sampai lepas waktu duha kita melontar Jamratul Aqabah. Lepas itu kita tahallul. Lepas itu kita pergi buat korban. Masuk maghrib baru start bilang hari Mina. Malam 11 baru start bilang hari Mina. Tajuk ni dia teknikal. Jadi siapa yang tak pergi haji lagi, kalau dia hangguk pun dia tipu. Sebab dia tak faham pun. Dia hangguk tu dia tipu. Sebenarnya dia tak faham. Bila mata saya tengok dia hangguk. Dan saya nampak hangguk dia tu tak betul. Dia tak faham. Bagi orang yang dah pi haji, bila kita cerita ni, dia punya flow ni, dia nampak. Pasal dia dah buat dah. Dia nampak. Pasal apa? Pasal dia dah pi dah kursus haji dan dia dah pi haji. Kursus haji itu bila pi haji dia pasang elok. Malam ni dia main dengar, perkemas sikit lagi. Lepas tu esok dia pi daftar, nak pi lagi sekali. Dia jadi macam tu. Okey, tapi tak apa, kita dengar dulu cerita tentang ibadat haji ni. Baik, masalah. Dia kata bermalam di Mina itu wajibkah ke atas orang yang mengerjakan haji? Baik, kita bermalam di Mina ni wajibkah kalau kita buat haji? Bulan lepas kita baca tentang wukuf. Wukuf wajib tak wajib? Wajib. Kalau sekiranya tak wukuf macam mana? Tidak ada haji. Mina ni macam tu ke atau macam mana? Ini dia nak beritahu. Kata Khazin dia dalam tafsirnya, wajib atas orang-orang yang mengerjakan haji itu bermalam di Mina. Wajib. Okay. At least dia kata pada malam yang pertama dan malam yang kedua daripada hari tasyrik. Sekurang-kurangnya 2 malam. Kita daripada Arafah mai Muzdalifah malam tu. Lepas tu kita bertolak mai ke Mina. Kita sampai di Mina biasanya sebelum subuh. Biasanya ada orang sampai lewat. Lepas waktu duha dah boleh start pergi melontar di Jamratul Aqabah. Okey. Lepas dah melontar di Jamratul Aqabah cukup. Lagi saya akan bagi komplit ibadat haji. Lepas pada cukup kita sudah tahallul awal. Boleh balik kemah, buka kain ihram 2 helai ni, ambil satu track bottom, bubuh t-shirt krokodil. Untuk pergerakan yang lebih ganas di Mina. Ni pasal kita nak explores. Sebab kita nak pergi cari yang kata Masjid Khaif tang mana. Sebab kita nak pergi tengok yang kata Masjid Bai'ah tang mana. Jadi kita kena pakai track bottom dengan t-shirt umbrella. Pakai dan kita boleh pergi ronda. Okey? Pergi sampai ke tempat orang duk buat korban.
Tak jauh daripada situ ada tempat orang korban. Sampai di sana tempat korban, kita buat dua benda. Yang pertama apa dia? Bayar dam kalau kita buat haji tamattu'. 1 ekor kambing. Pasal kita buat tamattu'. Pederah sekok lagi untuk korban kita. Ambil kesempatan dalam ibadat haji, 1 ekor kambing kita buat korban. Lepas tu balik ke kemah, tunggu malam. Bila masuk maghrib, baru start bermalam di Mina. Baru start. Macam tu. Dia punya cerita di Mina ni. Baik. So, kita boleh duduk di Mina ni sama ada 2 malam atau 3 malam. Boleh. Bagi orang yang duduk malam 11 dengan malam 12, dia rasa macam tak selesa. Benda nak jadi. Tak boleh cakap, tuan-tuan. Benda nak jadi. Maktab ataupun kemah yang diperuntukkan untuk kita, tiba-tiba pancok tak ada air. Dia nak jadi. Pancok tak ada air. Buka-buka, air tak ada, angin pun tak ada. Lagu duk katok pula, perempuan-perempuan tak ada. Kita dengan buang air, dengan kita nak istinja, dengan kita nak semayang, dengan apa, dia jadi satu raplah dekat kita. Sebab kita terpaksa pergi masuk maktab orang lain, pergi minta belah ihsan, nak guna pancok dia apa, jadi susah. Yang akhirnya kita buat keputusan, kata aku tak mau duduk sampai 3 malam di Mina. Aku nak duduk 2 malam saja. Boleh tak boleh? Boleh. Dan itu dipanggil nafar awal. Bagi orang yang tak pernah pergi, dia pening. Tadi dia kata tahallul awal ni, padu main nafar awal pula. Aku ya ni, aku fed up ni, aku tak faham. Nafar awal dengan tahallul awal pun dia jadi serabut lah. Jangan cerita hal lain lagi. Ni nafar awal dengan tahallul awal ni pun dia tak boleh nak beza dah. Bagi orang yang dah pergi, dia faham. Nafar awal ni apa dia? Orang yang hari kedua nak balik dah. Dia tak mau tunggu dah hari ketiga. Okey? Ataupun orang ni dia okey, dia kena susah sikit, dia kata ya ni pahala lebih, dia kata. Dia macam nak duduk 3 hari di Mina. Dia duduk dan dia tunggu sampai hari 13, barulah dia balik ke Mekah. Dia buat nafar tsani. Boleh pilih, tidak jadi kesalahan. Sekali lagi dia nanti mai cerita kat kita detail tentang nafar awal dan nafar tsani. Okey. So apa jadi, dia kata bila dua ada di sana, apa dia nak buat? Dia kena buat bermalam di Mina 3 malam dan melontar di ketiga-tiga jamrah pada ketiga-tiga hari. Baik. Kemudian dia kata Khazin di dalam tafsir dia, wajib atas orang buat haji bermalam di Mina sekurang-kurangnya malam pertama dan malam kedua pada hari tasyrik, supaya boleh dia melontang pada tiap-tiap hari itu, kemudian daripada gelincir matahari dengan 21 biji anak batu. Pasal apa 21 biji? Pasal ada 3 jumrah. Jamratul ula 7 biji, jamratul wusta 7 biji, jamratul aqabah 7 biji. 7 kali 3, 21 biji anak batu. Dia bagi 7 sini, 7 sini, 7 sini. Settle hari itu. Tunggu hari esok pula. Lepas Zohor esok mai pula 7 biji, 7 biji, 7 biji. Settle hari kedua. Lepas settle hari kedua, kalau dia nak balik Mekah, dia boleh balik dah. Dengan syarat jangan duk mai dah. Balik-balik Mekah, handphone tertinggal pula. Handphone tertinggal. Tengok jam ni dah dekat nak maghrib dah. Allah ni macam mana ni? Handphone tertinggal. Patah balik sampai sana maghrib. Boleh tak balik ke Mekah? Tak boleh dah. Tak boleh dah untuk nak buat nafar awal tu, dah tak boleh dah. Dia kena tunggu sampai hari ketiga, melontar hari ketiga baru dia boleh balik. Okey? Baik. Dilontarnya 7 biji anak batu pada tiap-tiap jamrah. Kemudian siapa-siapa melontar pada hari yang kedua dan mau berangkat bertolak balik daripada Mina pada hari yang kedua dan tidak mau bermalam lagi di situ pada malam yang ketiga dan meninggalkan melontar pada hari yang ketiga, maka iaitu harus ia. Boleh. Nak duduk 2 hari saja pun boleh, nak tunggu sampai 3 hari pun boleh. Kerana sabda Nabi SAW, ayyamu mina salasun. Ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. Maksudnya bermula hari Mina itu sebenarnya 3 hari. Tapi kepada siapa yang nak bersegera, nak cepat, nak buat nafar awal, maka berangkat dan bertolaklah pada hari yang kedua daripada hari tasyrik. Siapa yang nak balik awal, hari kedua dia boleh balik.
tak mengganggu ibadat haji dia. Ibadat haji dia sah macam orang lain juga. Tak ada masalah. Maka tiada dosa atasnya. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Dan siapa yang lewat dia, yakni sampai kepada hari yang ketiga, fala isma alaih, maka juga tidak berdosa atas melewatkan pada hari yang ketiganya. Sama, equal. Balik hari yang kedua pun sama dengan balik pada hari yang ketiga. Dia kata dibenarkan oleh agama. Baik, dia kata berangkat bertolak pada hari yang kedua. Ni bagi kisah orang yang buat nafar awal. Iaitu maulah dengan syaratnya, kata Khazin di dalam tafsirnya, diharuskan bersegera bagi orang yang berangkat dan bertolak kemudian daripada gelincir matahari hari yang kedua daripada hari tasyrik, dan dahulu daripada lenyap matahari malam hari itu. Siapa yang nak balik hari yang ke-12, dia kena tunggu masuk waktu zuhur baru melontang. Lepas melontang calon. Jangan tunggu sampai maghrib. Kalau tunggu sampai maghrib tak boleh lah, dia kena buat nafar sani. Kalau betul dah ingat nak balik hari kedua, masuk waktu zuhur melontang 3 jamrah. Lepas melontang 3 jamrah, sebelum maghrib kena balik, kena keluar daripada kawasan Mina dan tidak boleh patah balik. Okey, tabung haji tak bagi buat benda ni, pasal dia nanti jadi serabut. Abu Haji nanti abang kata tak boleh, jangan siapa ada buat memandai-mandai, pergi duk buat ni semua nafar awal, nafar ni semua, tak mau dengar benda ni semua. Dia kata ini semua leceh. Pasal apa? Pasal petugas dia nanti duk bilang, duk buat head count, duk bilang 5 orang sudah tak ada. Dia kata mana pi 5 ni? Kata tak tahulah, tapi kemarin dia duk sembang pasal nafar awal ni yang kita nak marah, dia pati marah pula, tanya-tanya kata ni Ustaz Samsuri suruh abang benda ni masa di masjid. Alhamdulillah fahim saja aja saya nanti kenal sama kan. Ibadah haji ni dia ada banyak lagi lorong-lorong nakal dia, dah banyak lagi yang tabung haji tak akan bagi kita buat. Okey, di antaranya bermalam di Mina. Ada orang dia tak mau tidur di Mina, tapi dia kena tunggu fi mu'zamil lail, sebahagian besar daripada malam. Sebelum maghrib dia masuk Mina, dia tunggu sampai pukul 1:30, pukul 2 pagi di Mina, dia cengkuih balik ke Mekah, tidur di hotel Mekah. Esok lepas sembahyang asar di Masjidil Haram apa semua, sebelum maghrib dia balik ke Mina. Dia ambil malam tu, dia ambil malam sampai lepas tengah malam, dan pukul 1:30, pukul 2 dia lompat balik ke Mekah. Ini lagi nakai, yang ni tabung haji lagi marah kalau pergi buat benda ni. So, menyusahkan pengurusan tabung haji. Jadi benda ni tak boleh duk suruh orang buat sangat, sebab kita menyusahkan pihak yang mengurus jemaah haji. Tapi hak cerdik ni, hak akal lebih ni boleh buat, tapi jangan jadi masalah. Jangan jadi masalah. Jadi masalah jangan duk tunjuk mai kat saya. Yang macam tu. Baik, maka jika lenyap matahari pada hari ia masih di Mina, nescaya lazim akan dia bermalam. Hari kedua tu duk bertagak-tagak. Hari 12 Zulhijjah ni, nak buat nafar awal tak tau. Tanya kawan dia, hang nak balik tak? Kau ni kata aku ikut hang lah. Tak boleh ke tu? Kalau hang nak balik, abang nak balik, kita balik sekali. Dah aku ikut hang lah. Ya aku pun tak apa ni, aku nak ikut hang juga. Jadi duduk-duduk kata orang bang marid. Boleh dah nafar awal? Tak boleh dah, tak boleh dah. Pasal apa? Sudah masuk waktu maghrib, cerita nafar awal tutup. Cerita dia kita kena balik esok. Ada orang nak buat nafar awal, pasal apa? Pasal dia tak puas hati. Kalau buat nafar sani, balik hari 13, tabung haji suruh melontak sebelum zuhur. Yang ni satu problem. Buka dalam hadis-hadis dalam apa semua, duk habaq melontak jamratul di 3 jamrah ini, masa dia bermula selepas gelincir matahari, selepas masuk waktu zuhur. Tapi atas alasan kelam kabut. Sebab ni baih nak angkut balik 25,000 orang jemaah Malaysia ni. Baih nak angkut ni, kalau semua nak tunggu lepas zuhur baru melontang, lepas tu nak pergi, jadi kalang kabut. Pasal kita melibatkan pihak pengurusan dengan muassasah, dengan semua jadi macam-macam. Muzakarah haji kata boleh melontang lepas zuhur. Boleh melontang sebelum zuhur. Dia melontang dulu. Jadi ada sebahagian orang dia jadi galat. Dia jadi rasa tak apa ke ni, dia kata ni melontang ni mau lepas zuhur. Ni dia kata sebelum boleh pula ni
Dalam pada dia duk ralat tu, dia pergi cari ustaz mana ke seorang tanya. Ustaz, melontak di Mina ni, hari 11, 12, 13 ni, bolehkah kita melontak sebelum Zuhur? Ustaz ni kata, saya tak berani nak kata. Hadis kata lepas Zuhur. Dia dengar yang tu, dia lagi jadi bera tau, bera lah hati. Dia jadi lagi bera. Dia tu, ish. Dia kata, kalau kata tak sah dan saya pula tak bayar dam, dia kata tabung haji tanggung lah. Dia duk main begitu. Ada satu geng lagi pula, daripada nak jadi kaplah ni aku nafaraweh, dia kata. Nafaraweh suara hari yang ke-12 dia melontak lepas Zuhur, kemudian dia balik, dan balik itu dibenarkan. Dia kata aku buat nafaraweh, ada dia jadi macam tu. Dia ada jadi macam tu. Pasal apa? Pasal bila mengaji kita jumpa benda-benda macam ni. Bila berjumpa kita start ada question. Duk question benda ni, dia jadi masalah. Benda ni tak boleh buat apa. Benda ni akan jadi di dalam kalangan orang-orang yang pergi buat haji. Akan jadi benda ni galak-galak yang macam ni. Okey. Jadi muzakarah tabung haji, depa ada alasan depa. Depa pun tak sewenang-wenang mengatakan boleh ataupun tak boleh. Mesti adalah benda yang depa rujuk fatwa daripada siapa dan sebagainya, sehinggalah terkeluarnya satu arahan boleh melontar sebelum masuk waktu Zuhur pada hari yang ke-13. Nah, wallahu alam itu. Wallahu alam tu bukan habis lagi, tak habis lagi. Baru wallahu alam bab melontar sebelum Zuhur. Baik, lagu tu. Baik. So dia kata apa di sini? Dia kata, dan inilah yang kata melontar selepas daripada Zuhur, dan kalau nak buat nafar awal mesti keluar selepas Zuhur, selepas melontar dan sebelum Maghrib. Dia kata, dan inilah mazhab Syafi'i dan kebanyakan fuqaha. Dia kata, tapi berkata Imam Abu Hanifah, harus baginya berangkat dan bertolak selagi tak terbit fajar. Mazhab Hanafi, dia bukan Maghrib yang menjadi sempadan dia. Dia lagi tak subuh boleh balik. So depa lepas Maghrib pun dia duduk balik. Balik ya balik. Ni geng-geng mazhab Hanafi ni. Kita duk tengok ni apa ni puak ni. Hang kalau nak balik sebelum Maghrib tadi, ni dah lepas Maghrib ni apa nak balik apa. Dia kata gila kat kita. Dia kata kita gila. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ini perbezaan ijtihad di kalangan imam-imam mazhab. Benda ni kalau kita faham tak jadi masalah. Arab pun tak faham, bukan kata Melayu tak faham, Arab pun tak faham. Kita pergi Masjid Nabawi, kita pergi Masjidil Haram. Okey, kita semayang berimam. Allahu Akbar. Kita baca Fatihah, kita baca doa iftitah, lepas tu imam baca Fatihah. Kita dengar. Habis imam baca Fatihah, imam baca surah. Kita duduk pederai Fatihah lah. Kena Arab duduk sebelah kita ni, dia Hambali. Tapi dia tak faham kata mazhab Syafi'i buat macam kita buat. Bila habis-habis dia tegur kita tu ya. Nasib baik pasal dia tegur cakap Arab, kita tak faham. Itu nasib baik. Dia duk tegur kita, dia cakap Arab. Dia duk kata hang buat ni salah. Bila duk baca ayat Quran pula kat kita. Iza quri'al Quran fastami'u lahu, ni bila orang baca Quran ni mau duk dengar. Ni apa hang ni? Imam dah habis baca Fatihah, imam duk baca surah, hang mau dengar. Yang hang pi duk kalut baca pasal apa? Kita tak faham apa, duk kenyeh kat dia. Yang tu yang Arab tu jadi lagi tension. Dia kata dah lah hang jahil. Duk kenyeh, dia kata macam keraluku, dia marah kat kita. Kan? Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia walaupun dia Arab tapi dia faham mazhab dia sahaja. Dia faham mazhab dia sahaja. Dia tak tahu kata dalam mazhab Syafi'i membenarkan, bahkan Imam Syafi'i suruh kita makmum ni baca Fatihah. Walaupun imam duk baca surah, kita kena baca Fatihah. Imam Syafi'i kata kalau hang tak baca Fatihah fahuwa khidaj. Dia kata rakaat itu menjadi cacat bagi sembahyang kamu. So kita baca. Dia duk marah kita. Ada harap setengah pula duk sebelah kita, bila tu imam duk baca surah, kita duk baca Fatihah, dia ongkai tangan kita duk sembahyang ni. Dia duk semayang tapi dia pegang tangan kita, dia tarik turun tu, dia duk pegang. Kita tak lagi. Pasal kita pun belajar silat Sunda tak putih limau. Kita pun belajar silat tak putih limau. Ni pun boleh jadi bergaduh dengan orang juga. Nampak tuan-tuan? Kadang-kadang kejahilan ini boleh menyebabkan pergaduhan. Jadi kita faham benda-benda macam ni. Kita mengerti bagus Bahrul Mazi ni apa tuan-tuan? Syekh Idris Al-Marbawi ni dia bawa mai mazhab ni.
Dia abang pasal dia mazhab Syafi'i, dia abang mazhab Syafi'i lagu ni. Tetapi dia kata mazhab Hanafi lagu ni. Jadi kita kena notice benda tu. Bila kita pergi sana tengok geng-geng India depa banyak Hanafi. Depa lepas maghrib duk belarak balik. Tu saya kata apa kat depa? Selamat jalan, kata jumpa kawanku kain salam. Jangan duk bergaduh dengan orang tanpa kita tahu hujung pangkai cerita. Nah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam tajuk ni tak masuk lagi tajuk dia ni. Lepas tu dia kata luput wukuf di Arafah itu apa hukumnya? Ini dia repeat last month ya, bulan lepas. Kalau tak dan wukuf di Arafah apa hukum dia? Sesungguhnya siapa-siapa yang luput wukuf di Arafah, dia kata tak pergi wukuf di Arafah atas sebab-sebab yang tertentu. Okey. Pergi elok, sihat elok dan sebagainya, sampai di sana pun sihat elok, tak ada masalah apa. Tiba-tiba esok nak hari wukuf. Musim ni pun sama, dia akan jatuh musim panas. Haji musim panas. Tak tahan panas. Dia boleh tembak api sampai 40 lebih. 40 darjah Celsius lebih. Kalau Malaysia, sekolah tutup lah. Tapi sebab Arab, jalan juga, haji jalan juga. Dia main 40. Dia main 42. Dia main 43 darjah Celsius. Kita kena stroke habah. Kita jenis tak erti minum air. Orang Melayu tak erti minum air. Tuan-tuan jadi cikgu sekolah, tuan-tuan mengajar sekolah Melayu dengan tuan-tuan mengajar sekolah Cina, dengan tuan-tuan mengajar sekolah campur Melayu dengan Cina. Tengok anak-anak Cina pergi sekolah bawa bekal air tu dia dalam botol Pepsi tu. Dia bubuh dalam poket beg dia tu. Cikgu tengah duduk mengajar, dia buka minum. Depa sudah menjadi habit benda tu, minum air. Orang Melayu tak erti. Dia tak erti minum air. Kalau nak minum, nak kena ada radix. Air kosong ni tak erti minum. Tak erti nak minum. Suruh minum pun dia tegur sekali gitu, dia tak erti nak minum air banyak. Dengan sebab tu kita terdedah kepada macam-macam bahaya bila main musim panas. Kalau kita boleh habitkan benda tu, minum air bagi banyak, insya-Allah bila dia duduk di tempat panas, kita boleh tahan dengan panas yang duk jadi ini. Okey, ini satu boleh tengok perbezaan kita dengan bangsa mereka. Baik. So di sana esok nak wukuf, tato kita hari ini sudah collapse, sudah rebah pasal tak tahan panas. Masuk ward tak sedap diri, air duk drip di tangan. Esok orang semua pakat duk ada di Arafah, kita duk ada di hospital. Kalau sekiranya pihak hospital terlupa nak bawa kita buh atas ambulans, tekan kita bawa api masuk di dalam border, di dalam bumi Arafah, tahun tu pi penat saja, tak dapat haji. Tapi kalau pihak hospital bawa kita buh atas ambulans, bawa kita pi sana dalam tempoh waktu wukuf. Bila tempoh dia? Zuhur, 9 Zulhijjah. Masuk Zuhur itu start waktu wukuf, sehinggalah sebelum subuh esok. Mana-mana waktu dalam tempoh tu kita ada di sana, walaupun dalam keadaan kita ni unconscious, tak sedar diri, dalam keadaan kita, haji kita sah. Haji kita sah. Yang pentingnya apa? Wukuf kita mesti kena ada di sana. Pijak ke tak pijak bumi itu cerita lain. Kita ni kena ada di atas bumi Arafah. Pentingnya bumi Arafah dan wukuf di dalam ibadat haji. Baik, now dia nak bagi tahu kat kita wukuf di Arafah apa hukum dia. Sesungguhnya siapa-siapa yang luput maksudnya dia tak dapat wukuf di Arafah, yakni tidak boleh hadirkan dirinya di Arafah sebelum daripada terbit fajar hari raya haji esok, maka tiadalah ia dapat haji pada tahun itu. Itu dia pentingnya bumi ini dan ibadat wukuf itu. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu adalah sabda Nabi SAW dalam hadis At-Tirmizi, dengan kata dia bersabda Nabi SAW, wa man adraka Arafah qabla an yatlu al-fajru faqad adraka al-hajj. Siapa yang dapat dan sempat dia wukuf di Arafah sebelum daripada terbit fajar hari raya, yakni hari nak menyembelih esok, maka sesungguhnya dapatlah ia
akan haji pada tahun itu. Important yang dikatakan wukuf di Arafah ini. Kerana wukuf di Arafah itu adalah sebesar-besar amal di dalam ibadat haji. Dan itu adalah semulia-mulia ibadat. Maka mendapatkan haji dengan mendapatkan wukuf. Ya. Bulan lepas kita dah cerita apa pengisian sewaktu kita ada di Arafah. Apa pengisian dia? Baca Quran, zikir. Kalau boleh biar sentiasa dalam keadaan berwudu, banyakkan berdoa, especially bila nak masuk maghrib. Kena lebih gelut lagi berdoa pada masa itu, kerana itu adalah saat mustajabah, saat yang mustajab doa. Baik, kata At-Tirmizi, dan telah berkata Sufyan bin Uyainah. Ini hadis seelok-elok hadis yang diriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri. Dan katanya lagi, Sufyan Ats-Tsauri ini pun mazhab, tuan-tuan. Ni Sufyan Ats-Tsauri ni dia juga satu mazhab, tapi mazhab kecil, sehingga kan dia tidak disenaraikan dalam mazhab yang muktabar. Tapi dia satu imam mazhab. Mazhab dia Sufyan Ats-Tsauri ni. Baik, dan katanya lagi bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan telah meriwayatkan dia oleh Syu'bah daripada Bakir bin Atha. Baik, cuba kita tengok janji saya tadi yang dikatakan ibadat haji sekali garap. Okey, dengar elok. Saya ambil contoh malam ni haji tamattu'. Sebab ini adalah haji yang popular, kebanyakan orang buat. Pasal apa orang buat haji tamattu'? Pasal apa tuan-tuan? Pasal kurang pantang larang. Kurang pantang larang. Kita terbang daripada Malaysia pergi ke Jeddah. Sama ada kita masuk Madinah dulu ataupun kita masuk Mekah dulu, itu tak penting. Yang pentingnya apabila kita masuk Mekah, kita buat umrah. Ini kalau buat haji tamattu'. Terbang sampai di sana, masuk Mekah. Atas kapal terbang ataupun kalau daripada Madinah di Bir Ali, kita niat nawaitul umrah. Kita niat kata aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Masuk Mekah, bila sampai kita tawaf. Hari ni saya dah cerita, dah detail itu, saya akan laju. Bila sampai di Mekah kita tawaf, lepas tawaf kita sa'i. Tawaf dan sa'i itu adalah tawaf dan sa'i umrah. Lepas sa'i, potong rambut, kita tahallul. Bermakna kita sudah buat satu umrah. Kita duduk di Mekah, tak buat apa, melainkan ulang pergi semayang aja di masjid. Ulang pergi semayang di masjid. Tak mau buat apa dah. Pergi masjid, masuk baca Quran, niat iktikaf, ada masa tawaf sunat, macam tu aja kerja kita. Sehinggalah 8 hari bulan Zulhijjah. Haji nak start. Okey. Haji nak start 8 hari bulan Zulhijjah. Kita mandi, kita pakai pakaian ihram, kita niat ihram haji di hotel penginapan kita. Kita niat nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku niat haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Lepas tu baik nanti bawa kita pergi ke Arafah. Kita sampai di Arafah, belum masuk wukuf lagi. Duduk di sana, isikan masa dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan berdoa dan sebagainya. Bila masuk keesokan harinya 9 hari bulan lepas Zuhur, start haji kita. Di situ start dia. Masuk saja 9 hari bulan, tunggu sampai Zuhur. Masuk aja waktu Zuhur, start dah haji kita, start dah. Inilah yang kita duk simpan duit, yang kita duk bercita-cita nak mai, yang kita nak buat haji ni dah start dah ni. Bang Zuhur aja kita dah masuk di dalam zon ibadat haji. Dah start dah. Isikan masa kita pada waktu di Arafah ini dengan bertalbiyah, berzikir, baca Quran, berdoa dan sebagainya. Menjelang maghrib lebih gelut lagi berdoa. Kalau boleh sepanjang masa duk ada di Arafah tu, biar sentiasa berwuduk.
Pi pancong, batal wuduk, ambil balik wuduk. Mai masuk dalam kemah, baca Quran, apa. Isikan masa macam tu. Pasal apa? Pasal kita nak pergi buat haji ni, mungkin sekali ni aja. Biarlah haji yang kita buat ni, kita bawa balik haji yang mabrur. Sekali aja. Walaupun kita ada duit, belum tentu kita dapat pergi lagi. Belum tentu. Ni dah dapat pergi ni, hak ni buat paling baik hak kita boleh buat. Nak bersembang apa semua lain kali, bukanlah ni. Duduk fokus. Kalau boleh cari arah kiblat, menghadap kiblat, sentiasa isikan masa dengan benda-benda yang boleh jadi pahala. Lepas maghrib kita bertolak ke Muzdalifah. Baih henti mai, kita nanti naik baih, dia bawa kita pergi ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, kita semua kena turun baih jalan. Duduk di bumi Muzdalifah itu, kalau Nabi SAW, Nabi sampai di bumi Muzdalifah itu, Nabi salat jamak di situ, maghrib dengan Aisyah. Kita tengoklah, kalau kita lambat, sebab ini pengurusan bas, kita mungkin semayang di Arafah tadi, ataupun kalau bas kita awal, kita mungkin semayang di Muzdalifah, tak kira. Semayang di Muzdalifah. Lepas pada tu duduk, tunggu sampai tengah malam. Sebab bermalam di Muzdalifah, dia ambil kira selepas tengah malam. Di sini boleh jadi kelang kabut. Sebab Arab bawa baih ni kadang-kadang Arab Yaman. Kadang-kadang dia pun tak pernah masuk sekolah pondok. Dia pun tak pernah mengaji di masjid, apa semua tak mengaji. Dia kira dia main cari makan bawa baih di sini. Belum tengah malam dia main dah, tengok-tengok baih nombor maktab kita, dia kayau panggil kita naik baih. Belum tengah malam. Sedangkan bermalam di Muzdalifah mesti selepas tengah malam. Satu dah kita kena. Satu dah speed trap kita kena. Bagi orang yang dan duduk di situ sampai lepas tengah malam, bas mai cantik. Naik bas, kita bertolak ke Mina. Bila sampai di Mina, dia letak kita di kemah-kemah di Mina, duduk. Malaysia biasanya duduk lepas daripada terowong Muasim. Jauh. Arab ni tak usah baik macam mana lah dengan mereka. Malaysia anak tiri mereka. Hak boleh duduk-duduk kok keliling tempat jamrah tu semua dia beradik dia. Semua sama-sama Arab ya. Malaysia dan jemaah haji Asia Tenggara biasanya dia nanti lempang pi balik sana Muasim. Hang tua ke, hang bangka ke, hang apa ke, hang pukul ke Kimai. Tak larat hang fikir dah nak selesai masalah ni macam mana. Tapi tempat apa di sana. Kecuali jemaah haji Malaysia yang ambil package 100,000 punya. Boleh duduk sebelah tempat melontang, makan pagi pun kawan hak duk goreng omelet tu pakai bowl. Goreng omelet. Tapi pakejnya 100,000 untuk satu ibadat haji. Hak lain ni sana. Duduk di sana lepas daripada waktu duha. Lepas daripada waktu duha hari 10 hari raya haji. Hari itu kita tak tahu dah raya haji ke raya apa, tak tahu dah. Kita duduk dalam kain ihram tu dengan duduk apa kemasai dengan tak tahu raya tak tahu apa. Lepas daripada waktu duha boleh dah kalau nak berjalan mai. Tabu haji tak bagi pergi, tabu haji suruh pergi malam. Bagi orang-orang yang berani mati. Lepas daripada sembahyang duha boleh keluar dah. Daripada Muasim masuk terowong berjalan mai pelan-pelan, semua one way saja, dia akan sampai di Jamrat. Jamratul Ula, Wusta, Aqabah. Hari 10 ni kita nak pergi punggai yang mana situ? Hak ujung sekali tu, bukan hak mula jumpa. Hak ujung sekali, Jamratul Aqabah. Dan tuan-tuan jangan terkejut, bukan sikit ada punggai di Jamratul Ula ni. Pasal apa? Pasal dia duduk taram lama dah. Dia bawa batu, dia kata jumpa kat aku, pasal dia dipahamkan jumrah tu setan besar. Dia nampak dia lepas Walhal itu Jamratul Ula. Masa kita duduk lalu tu tengok ula pun duk kena sebat dah. Kita jangan ikut orang. Itu beza orang yang belajar dan faham dengan belajar tak faham dengan tak belajar. Ya bagi dengan muka merah menyala tu. Orang suruh tiap-tiap
Bismillahi Allahu Akbar. Lagu tu dia ada takbir, Allahu Akbar, takbir Allah, dia duduk main macam tu, muka merah macam. Ini kita takut, yang ni kita takut, yang ni mau duk lari jauh, jangan duk pergi join dia. 10 hari bulan melontang hak ujung sana, hak last kali jumpa tu Jamratul Aqabah. Pi sampai di sana 7 biji anak batu, Bismillahi Allahu Akbar, baling. Bismillahi Allahu Akbar, baling. Bismillahi Allahu Akbar, baling 7 biji. Lepas selesai macam tu, pi cari barber, tempat gunting rambut yang berdekatan, ataupun geng private punya pun ada banyak. Dia model pisau cukur dengan ayak botol satu 10 rial. 10 rial dia kata kullu. Kita duk tanya dia, 10 rial kullu. Botak kah kita tanya dia. Kullu, botak. Dia kata botak boh. Berdarah meramu dia bagi. Yang ni private punya geng. Kalau masuk barber dia boleh buat bagi elok, semua tak ada darah apa semua. Tang ni memang darah. 10 pun kena, darah pun boleh. Bila cukup tu saja, kita sudah tahallul awal. Tahallul awal, melontang Jamratul Aqabah dengan bercukur. Kita dah buat 2 daripada 3 benda. Kita sudah tahallul awal. Lepas dah selesai tu, baliklah ke kemah kita. Balik ke kemah kita, kalau ada ruang, ada peluang boleh mandi manda ke apa ke semua, penaik satu track bottom, selok track dengan t-shirt apa ke, keluar pula daripada kemah, pergi melilau cari tempat orang duk buat korban. Sampai itu panggil, tunjuk kambing sekong, lagu tu sudah, tak payah cakap banyak. Dia kata khamsumiyah, tulis, ambil handphone lah, type tengok, dia angguk bayang 500. Contoh bayang ini diat ataupun dam untuk tamattu'. Clear? Kita sudah pun bayang untuk tamattu'. Tunjuk lagi seekor kambing untuk korban pula. Angguk begitu juga. Sama juga, dia kata 500 ke, bawa keluar 500, yang ni untuk korban. Abang kata korban. Kalau kita kaki tengok gambar Hindustan hari Sabtu, kurbani, kata-kata. Kurbani, aywa, kurbani. Dia bagi seekor lagi. Kita dah buat 2 perkara ni, alhamdulillah, balik pergi ke kemah kita. Okey, ini cerita haji ni. Cerita haji. Balik pergi ke kemah kita. Bila kita dah selesai dam tamattu' dan kita dah buat dah satu korban untuk tahun tu, kita buat pula di tanah suci dan sebagainya, apa yang kita perlu buat lepas tu ialah bermalam di Mina. Tunggu sampai malam, tidur di Mina. Pagi esok bangkit sembahyang subuh apa semua, tunggu Zuhur esok. 11 hari bulan Zuhur, lepas sembahyang Zuhur keluar mai melontang di ketiga-tiga jamrah. Start daripada Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Sini Bismillahi Allahu Akbar 1 batu. Bismillahi Allahu Akbar 2. Bismillahi Allahu Akbar 3 sampai 7. Habis Jamratul Ula, nak pi ke Jamratul Wusta. Pi ke tepi sikit, cari arah kiblat, berdoa. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pi ke tepi sikit, berdoa. Mintalah whatever benda kita nak minta dekat Tuhan. Lepas itu sambung Jamratul Wusta. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar 7 kali. Lepas tu daripada Wusta nak pi Aqabah, pi tepi sikit menghadap ke arah kiblat, doa lagi satu. Ini juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu terus pi ke Aqabah, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar 7 kali juga. Habis Jamratul Aqabah tidak ada doa. Tidak ada doa kerana Nabi tidak berdoa selepas melontak di Jamratul Aqabah. Balik kemah. Tunggu sampai malam, tidur pula di Mina malam. Esok cerah sembahyang subuh semua, lepas Zuhur keluar mai pula melontang hari yang ke-12. Buat macam tadi juga. Kemudian hari yang ke-13 serupa juga, cantiknya lepas Zuhur keluar mai 7 biji habis. Selesai ibadat kita di Mina. Untuk bermalam di ketiga-tiga malam kita dah buat, melontak di ketiga-tiga jamrah pada ketiga-tiga hari pun kita dah buat. Bahmai bismillah naik balik ke Mekah. Bila sampai di Mekah, tawaf
Tawaf tu dia panggil tawaf apa? Dia panggil tawaf rukun, tawaf haji. 7 pusingan. Kita tawaf tu, ada orang dia kelabu, dia tanya, "Ustaz, kena pakai balik ke kain ihram?" Dia kelabu lah, nampak dia kelabu. Dia kata, "Kena pakai balik ke kain ihram?" Pakai apa bendanya? Kita dah tahallul dah. Oh, boleh pakai jubah apa, pakai stukin boleh? Boleh lah, kata. Nampak dia kelabu. Okey, bila kita sampai di Mekah, tawaf rukun kita sudah selamat, kita boleh pakai pakaian biasa. Tawaf rukun 7 pusingan, sa'i 7 kali, sempurna ibadat haji kita. Very simple, very simple. Tidak sesusah yang digambarkan kepada kita, sangat simple. Yang pentingnya apa dia? Kita buat itu menepati macam yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk masalah kuat bertengkar dan bermusuh. Di antara benda pantang larang yang paling kita nak kena jaga dalam tempoh kita buat haji baik, buat umrah baik, marah-marah tak mau. Kelemahan akan ada. Kelemahan akan ada. Kadang-kadang orang tak kena, kita kena. Jangan marah. Pasal marah ni boleh merosakkan ibadat kita. So dia antimai tajuk ni kuat bertengkar dan bermusuh. Di dalam tajuk ni kita bulan depan last, tuan-tuan. Lepas tu dia nak main puasa lah. Bulan depan kuliah last. InsyaAllah kita akan tengok ni cerita tentang satu orang sahabat yang bernama Al-Akhnas bin Shuraik. Oh, tuan-tuan dengar cerita pasal dia ni, tuan-tuan, dia ni takut. Al-Akhnas bin Shuraik ni, dia intimai cerita tentang Ibnu Shuraik ni, dia ni. Dahsyatnya dia ni dalam nak grab pahala ni. Al-Akhnas bin Shuraik ni, dia loba, dia tamak dengan pahala ni sampai nanti kita baca cerita dia, jangan lupa habis malam ni. Nanti kita baca cerita dia, kita nanti tahu dahsyatnya Al-Akhnas bin Shuraik ni. Dia orang Quraisy, dia keturunan jaga Kaabah. Mekah tu sendiri, tuan-tuan, dia ada section masing-masing. Hak bahagian siqayatul hajj, bahagian duk jaga supply air kepada orang buat ibadat, ada satu. Hak pegang kunci Kaabah, ada satu. Hak bertanggungjawab untuk nak jaga Kaabah tu seketui tu, ada satu keturunan. Depa ni, depa dah bahagi-bahagi dah. Suku ni jaga ni, yang ni. Sehingga kan bila Nabi SAW masuk Mekah pada hari pembukaan kota Mekah, Nabi nak masuk dalam Kaabah, Nabi suruh pergi cari kawan hak duk jaga, hak duk pegang kunci tu. Nabi suruh pergi cari dia. Dan dia ni mai, dia buka dan Nabi masuk. Nabi semayang menghadap ke rukun Yamani, penjuru Yamani. Nabi semayang. Bila keluar, Sayyidina Ali jumpa Nabi. Sayyidina Ali kata, "Ya Rasulullah," pak mentua dia, sepupu dia, pak mentua dia. Dia kata, "Ya Rasulullah, bagi saya jagalah kunci ni." Tuan-tuan, satu kemuliaan boleh jaga, boleh pegang kunci Kaabah tu, satu kemuliaan. Ali teringin. Ali kata, "Ya Rasulullah, mintalah kunci tu daripada Bani Syaibah ni, bagi saya pegang." Nabi kata, "No, Bani Syaibah pegang." Walhal Bani Syaibah tidak Islam. Nabi kata, "Bagi Bani Syaibah pegang, pasal selama ni dia pegang, jangan ambil hak dia." Dengan kerana itu Bani Syaibah masuk Islam semua sekali. Terharu sebab Nabi bagi respect dekat dia, terharu. The whole Bani Syaibah mai masuk Islam di depan Nabi SAW. Sampai lah ni kunci dipegang oleh Bani Syaibah. Ni hak lah ni yang current pemegang kunci Kaabah lah ni, ada doktor PhD lagi, tapi daripada Bani Syaibah. Dia tidak ubah pasal apa? Pasal itu yang diputuskan oleh Nabi SAW. Tapi hak kita nak baca esok ni, yang kata Ibnu Shuraik ni, dia daripada keturunan Quraisy, daripada Zuhrah bin Kilab, keturunan Nabi juga, bin Kilab ni, daripada situ. Dan mereka ni keluarga mereka kerja jaga Kaabah. Dan dia ni yang kata Al-Akhnas bin Shuraik ni hebat, tuan-tuan. Panjang umur bulan depan. Yang kata hebat dia ni apa dia? Nah, insya-Allah. Wallahu a'lam, tu baru betul. Wallahu a'lam habis. Oh betul. Dan lepas daripada tu kita akan masuk cerita tentang perempuan haid. Satu topik yang mesti kena dengar.
Perempuan haid, dia cerita macam mana orang Yahudi layan perempuan yang datang haid. Macam mana mereka layan. Macam mana confuse yang timbul di kalangan sahabat Nabi tentang cara nak melayan perempuan kedatangan haid. Dia nanti mai tajuk esok ni. Kemudian dia mai lagi detail tentang ni sampailah kepada cerita LGBT. Nanti keluar mai esok ni. LGBT ni apa dia tuan-tuan? Lesbian, G apa benda? Gay, bisexual, transseksual, ni apa benda pun tak tahu ni. Ni semua ni penyakit nak bagi Tuhan marah semua ni. Dan timai subtopik yang kita akan jumpa selepas daripada tajuk layan perempuan yang datang haid ni, dia akan main subtopik ni, cerita-cerita tentang benda-benda macam ni. Which is kita kena ambil tahu pasal benda ni sudah menjadi penyakit di dalam masyarakat. Bila kita tahu, kita akan tahu macam mana nak lari daripada benda yang Allah murka ini. Nah, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa alladhina وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.